أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam السلام ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dapat kita bertemu lagi dalam kelas kita, itulah kelas asas tajwid Al-Quran, untuk kita teruskan lagi bincang bersama hukum-hukum tajwid dan juga cara membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Dengan kita bertemu dan juga bermudzakarah, mudah-mudahan insya-Allah kita akan terus menerus untuk mempertingkatkan lagi bacaan kita yang kita istilahkan dengan Quran kita. Qurani, Quran aku, Quran yang saya jaga, Quran diri masing-masing yang kita mencuba menjaganya dengan harapan satu masa nanti Al-Quran pula jaga kita. Istilah jaga di sini selain daripada kita beramal dengannya, yang kira-kira peringkat yang paling paling tinggi sekali, martabah akhirnya, martabah paling tinggi sekali, iaitulah beramal dengan apa yang disampaikan ataupun diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarkan kepada kita dalam Al-Quran. Dan antara antara makna menjaga juga, kita menjaga Al-Quran, iaitulah kita memelihara dan juga membacanya dengan betul, dengan baik dan sempurna. Itu dikira kita menjaga Al-Quran juga. Dan tak lain tak bukan, bila kita nak menjaga Al-Quran dan kita nak memeliharanya dengan membaca Al-Quran itu seperti mana diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan sempurna, maka nak tak nak kita nak kena ada senjata, nak kena ada silah, nak kena ada ilmu, nak kena ada pengetahuan, dan nak kena ada tahu kaedah-kaedah macam mana cara-caranya supaya bacaan kita betul dan selamat, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan insya-Allah dalam kelas kita yang serba mudah dan ringkas ini, satu minggu sekali, tapi masya-Allah, alhamdulillah, kira berterusan. Malam ni merupakan rakaman yang ke-82. Saya nak kena sebut setiap malam untuk membagi semangat kepada kita semua, masya-Allah, dan kepada saya diri sendiri, masya-Allah. 82, siapa nak sangka, ya. 82 bukannya mudah. 82 boleh dikatakan 82 jam lah. 82 minggu. Jadi dah hampir 2 tahun sudah, 2 tahun lebih lah. Masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan lagi. Saya sebenarnya pada peringkat awal, uh, kelas tajwid ni lah, nak cerita sikit malam ni sementara tunggu yang lain. Kelas tajwid antara punca untuk kita mulakan kelas online. Bermulanya dari kita buat khatam 10 awal Zulhijjah, dengan barakah kita buat khatam 10 awal Zulhijjah masa Covid dulu. Bila kita nak buat khatam tu, kita cuba panggil ramai-ramai masuk untuk bersama untuk khatam Al-Quran bacaan 10 awal Zulhijjah tu, 2 tahun sudah. Bila buat khataman secara online tu, maka ada seorang hamba Allah selepas habis khatam tu, program 10 awal Zulhijjah, ada hamba Allah yang tergerak membincang dengan saya, katanya apa kata kita buka kelas tajwid untuk perbetulkan apa yang kurang bacaan-bacaan masing-masing, kan dalam 10 awal Zulhijjah tu kan ada yang baca laju kurang apa semua tu. Jadi itulah terdetik ideanya untuk dia minta saya buka kelas tajwid. Jadi kita buka atas permintaan individu tertentu sahaja, maka masya-Allah sampai sekarang masih lagi kita dapat meneruskan, walaupun tajwid itu ilmu yang ringkas, ilmu yang tak luas. Kalau bincang betul-betul sebulan dah habis, kalau hari-hari lah. Tapi alhamdulillah, kita buat walaupun satu kali seminggu. Kita masih lagi ada lagi perkara-perkara yang kita masih lagi nak bincang, nak bincang, nak bincang, masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia dan juga cubalah nak bersama lagi walaupun berulang benda yang sama, dan saya harap dan saya yakinlah setiap kelas yang kita bersama dah tentunya ada penambah
ilmunya. Kalau tak menambah yang baru, dia akan menambah kemas ataupun menambah lagi ingat apa yang pernah kita belajar sebelum ini. Okey. Untuk malam ini tanpa kita melengahkan masa sebagai mukadimah awal tadi, saya share skrin di sini. Malam ini insya-Allah kita nak sambung terus perbincangan last kita minggu lepas, iaitu berkenaan dengan bab sifatul huruf. Sifatul huruf bab yang agak berat berat, dan dia punya bahasannya pun memang kira mencabarlah juga kepada sesetengah ataupun sebahagian kita. Cuma insya-Allah kita cubalah memudahkannya. Kalau nak kira bab sifatul huruf ini bab yang luas dan besar juga, perlu kepada beberapa kelas. Tapi minggu lepas kita dah mula, kita dah separuh. Kita dah separuh. Maksudnya sifatul huruf ini diterbagi kepada dua bahagian. Minggu lepas bahagian pertama kita dah selesai. Iaitulah kita cuba bincangkan minggu lepas berkenaan dengan sifat-sifat yang mempunyai lawan. Sebab sifatul huruf ini secara keseluruhannya adalah terkumpul dalam 17 sifat. Sama dengan makhraj. Makhraj huruf, tempat keluar huruf ada 17. Sifat-sifat huruf pun ada 17 juga. Jadi minggu lepas bahagian pertama sifat-sifat yang mempunyai lawan kita dah selesai sebanyak 10 sifat. Dan tinggal lagi malam ni kita nak habiskan insya-Allah 7 sifat lagi. Tinggal lagi 7 sifat. Cara saya nak memudahkan sebab ilmu ni ada yang selagi mana kita boleh mudah, kita mudahkanlah. Pengajian secara umum lah. Jangan kita menyusahkan, jangan kita menyukarkan sampai bila kita nak mendalami sangat, sampai kita dapat manfaat yang sedikit. Manfaat yang sedikit itu bagi saya, biar kita tak mendalami tapi manfaatnya lebih. Kan? Biar kita tahu yang pokok-pokok sahaja, yang basic, yang asas-asas sahaja, tapi kita boleh guna banyak apa yang kita tahu. Ada sesetengah kita, mudah-mudahan insya-Allah lah ada baiknya. Dia memang boleh menyelam dan juga dia boleh pergi jauh dalam bahaskan mana-mana tajuk lah. Contohnya kita katalah bab sifatul huruf. Dia tahu selok-beloknya, dia tahu secara mendalamnya, dia tahu satu persatunya, apa makna, apa maksud. Tapi bila waktu baca tak nampak sangat apa yang dia tahu banyak tu diletakkan pada bacaannya. Nampak tak? Dia tak sama, tak selari apa yang dia boleh berbual tentang bab sifatul huruf dengan waktu dia membaca, nampak macam lebih kurang ataupun mungkin kurang daripada apa yang dia boleh cakap. Jadi kita tak nak yang golongan itu, kita nak golongan yang mudah aja. Kita tak nak pening-pening, lagi-lagi macam keadaan kita ni masing-masing kan. Haji, hajah dan qari-qariah, masya-Allah semua dah berpangkat datuk-datuk, datin-datin dah semua ni. Jadi kita nak yang mudah-mudah, tapi mudah yang ada makna. Mudah-mudah yang semuanya berguna bagi kita. Sebab itu saya nak ringkaskan bab sifatul huruf. Bila kita kata sifatul huruf ni bab yang susah, hatta minggu lepas betul saya dah cakap kan. Minggu lepas je kelas, habis je kelas, ada terus hamba Allah ni mesej, "Ustaz, saya tak faham, 1 jam saya dengar Ustaz, saya tak faham. Yang saya faham kelas minggu lepas, huruf hams ada 10. Itu je yang dia boleh tangkap dalam 1 jam kita berbual." Jadi ada antara kita memang itu levelnya. Jadi kita tak boleh nak paksa lebih pada itu. Dan ada antara kita, masya-Allah, mungkin lebih daripada saya yang bercakap ni, mungkin boleh faham, mungkin ada ilmu lebih lagi kan. Tapi yang maksud sayanya, minggu lepas 10 sifat yang kita cuba huraikan, saya cuba mudahkan sampai tahap saya kata, okey, tak perlu fikir lagi 5 sifat yang berlawanan. Kita fikir 5 sifat sahaja, dan 5 sifat lagi dia akan datang makna sebaliknya. Maknanya saya dah potong separuh jalan. Kita faham 5 sifat, 5 sifat yang lawannya itu dalam makna di sebalik apa yang kita faham. Itu je. Jadi saya ringkaskan macam tu untuk nak memudahkan. Jadi kita fokuskan kepada apa yang penting, lepas tu kita biarkan yang bukan tak penting. Maknanya kalau kita tak faham secara mendalam pun, insya-Allah kita tak ada dalam keadaan bahaya. Lagi-lagi malam ni
insya-Allah lagi mudah pada minggu lepas. Jadi saya harap insya-Allah kalau yang faham tu insya-Allah bertambah faham, kalau yang kurang faham buat-buat faham, kalau betul-betul tak faham bertanya terus, insya-Allah cuba kita jelaskan. Sebab malam ni kita nak tekan beberapa sifat je walaupun namanya 7, kita tak nak pening semua. Sebab bukan semuanya nampak dia punya kegunaan dalam bacaan kita. Kita tak perlu nak mendalam sampai nak jadi macam apa tu pakar tajwid. Itu insya-Allah dalam bidangnya dalam masa nanti, satu masa nanti kalau kita nak takhassus, kita nak betul-betul nak menjadi ahlinya, maka kita nak kena betul-betul kaji secara mendalam. Okey, itu mukadimah yang kedua. Marilah kita sama-sama mulakan kelas kita pada malam ini, murajaah. Sebagai murajaah, saya rasa ini mungkin kali yang ketiga dah kita bincang bab sifat. Mungkinlah. Kalau tak ketiga, mungkin kedua. Tapi saya rasa ketiga lah. Okey. Sifat-sifat tunggal ataupun sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Yang minggu lepas sifat yang berlawanan, minggu ni sifat laisa laha diddun. Sifatun laisa laha didd, sifat yang tiada baginya lawan, sifat sendiri-sendiri. Maknanya sifat itu itulah sifatnya. Dia tak ada lawan-lawannya. Macam minggu lepas dia ada lawan, minggu ni tak ada lawan. Okey. Dia ada 7 sifat semua. Dalam buku kita ni ada 7 sifat. Yang pertamanya kita baca dulu nama-nama ataupun tajuk-tajuk sifatnya. Yang pertamanya kita ada safir, sifat safir. Yang keduanya sifat qalqalah. Yang ketiganya istitalah. Yang keempat lin. Yang kelima tafasyi. Yang keenam inhiraf. Yang ketujuh takrir. Kita ada 7 sifat. Okey, saya nampak ada tetamu dan juga nama-nama baru, ahli-ahli baru. Jangan terkejut, kita dah masuk sifat ini. Sebenarnya ini sebagai murajaah sahaja. Kita ulang-ulang sahaja. Kalau rasa macam berat sangat sifat ni, bersabarlah. Sebab kita memang bincang kita dari yang mudah sampai ke penghujung dah ni. Nanti kita patah balik, ambil yang mudah balik. Sifat-sifat apa tu, hukum-hukum dengung, hukum lima, hukum-hukum mat, apa semua tu kita insya-Allah akan bincang balik. Cuma malam ni terus macam kelas dah hujung-hujung, kelas dah kira kelas tinggi sikit ya. Okey, sifat yang kita nak bahaskan satu persatu nanti, saya akan menekankan beberapa sifat saja. Tapi sebelum itu, macam biasa, saya akan bagi peluang sesiapa yang nak bercerita ataupun nak bersembang, ambil bahagian sikit-sikit sebanyak. 7 sifat ni siapa boleh kongsi ataupun boleh bercerita sikitlah bagi masing-masing. Kalau terdengar nama-nama sifat ni, apa yang kita faham selama ini, dan dalam bacaan kita apa yang kita lakukan waktu kita membaca Al-Quran bila ada kalimah yang ada kaitan dengan hukum sifat-sifat yang kita nak sentuh malam ini. Dipersilakan. Pilih je. Tak ikut tertib pun tak apa. Apa Ustaz, saya cuba Okey, Masya Allah. Kita ada pelajar yang duduk saf depan sekali Haji Samad ni. Masya Allah dia tak. Masya Allah. Buka je peluang, insya Allah dia cuba. Okey, yang silakan. yang yang saya faham tapi tidak sepenuhnya lah berkenaan dengan qalqalah. Okey, Masya Allah. Apa yang saya dipahamkan dengan qalqalah itu maknanya kita masa kita baca kita tu berdetak atau dia melantun atau melantun bertimbal balik lah maksudnya itu. Dan dalam qalqalah apa yang terlantun tu? Apa yang terlantun tu? Yang macam bisa kata dia ada 5 huruf macam qaf, ta, ba, jim dan dal. Jadi maknanya terlantun kalau kita baca aj. Jadi macam soalannya apa yang terlantun tu? Lagu ke apa yang terlantun tu? Huruf ke, sifat ke, makhraj ke, suara ke? Makhrajnya gitu. Makhraj yang terlantun. Aha. Makhraj tu tempat keluar tau. Tempat dia macam ya itu sebab saya cuba. Okey, tak bagus. Itu kadang-kadang soalan untuk nak menambahkan lagi penjelasan. Okey, tak apa. Teruskan okey. Yang bukan setahu kita macam kalau ni kebanyakan macam apa kan apa
ab gitu kan. Jadi maksud saya gitu macam mahara kita tuh macam terkeluar tapi dengan ini macam terdetak kat situ lah yang penghabisannya tu. Terlantun. Istilah terlantun tu betul lah tu. Okey. Okey, Jadi ya. Ada lagi? jadi syaratnya kalau ni dia mesti ada macam mesti bersukun. Dia tak boleh Okey, apa ni, bagus. dia mesti Berbaris. bersukun itu. Berbaris, kalau berbaris tak jadi qalqalah. Ya berbaris tu yang bukan apa dipakai tanwin. Kalau tanwin tak ada kalau. Kalau fathah, Kalau kasrah, dhammah, bagi atas, bagi bawah, bagi depan, itu tak jadi qalqalah lah. Walaupun hurufnya huruf yang lima tu. Qa, ta, ba, jim, dal tu. Betul? Syaratnya mesti kena baris sukun. Huruf lima tu mesti kena baris mati ya. Betul. Okey. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Begitulah kalau kita nak terangkan apa-apa hukum, kita nak kena datangkan misal. Contoh. Jadi Haji Samad dah bagi contoh tadi. Maka kita nampaklah dia punya terlantunnya. Cuma kalau kita sebut yang terlantunnya makhraj itu mungkin kurang jelas. Yang jelasnya sifat lah. Sifat huruf tu sendiri. Itu sebab itu qalqalah ni termasuk dalam sifat. Dia tak termasuk dalam bab makhraj. Jadi sifat qalqalah tu pada huruf qalqalah yang 5 tu sifatnya yang terlantung tu. Aqa, ata, sifat dha, sifat dal, sifat jim, sifat qaf, sifat huruf qaf tu. Sifat itu yang terlantung. Dan yang syahidnya terlantung tu adalah suara lah, bunyi itu mesti nak kena terlantung. Melantunkan tempat keluar beserta dengan sifat huruf-huruf tadi. Okey, qalqalah paling famous sekali lah. Dalam 7 sifat ini, qalqalah lah paling terkenal dan juga masyhur ataupun paling berguna sekali yang kita nak tekankan malam ni insya-Allah pada penghujung kelas nanti insya-Allah. Okey, ada lagi selain daripada qalqalah, siapa nak cuba huraikan sekadar yang tahu? Saya cuba Ustaz. Okey, Haji Sharif. Okey, tafadhal. Okay, software mana siulan dia ada 3 huruf sod, zai dengan sin. Jadi kalau kita nak tahu tu kita matikan, kita letak hamzah di depan, lepas tu kita matikan. Jadi dia ada macam bunyi siulan. Jadi umpamanya contohnya macam sod. Jadi kita baca macam aus. Dia macam bunyi ini. Kalau zai kita matikan tak ini jadi az jadi ada macam sin as jadi macam bunyi jadi ada tiga huruf tu kat situ lah. Okey, sempurna, masya-Allah, lengkap. Dia datangkan kaedah yang kita sebut kaedah zahabiyah, kaedah yang ditulis dengan dakwat emas. Matikan huruf yang kita nak tahu sifatnya ataupun makhrajnya, maka kita tambahkan hamzah berbaris atas, maka kita sebutkan. Maka dia akan datang sifatnya dan makhrajnya. As, az, az. Tiga-tiga huruf ini adalah untuk huruf safir yang dimaksud safir ni siulan atau pendesiran desiran bunyi suara laluan angin yang keluar dari mulut kita itu beserta dengan siulan ataupun desiran tadi. Jadi walaupun itu sifatnya, kita nak kena berhati-hati supaya tidak terlebih daripada kadar safirnya. As, jangan sampai bunyi as lama sangat, ada tempoh yang lama, dia akan jadi bertambah lagi sifat. Bukan setakat siulan, dia akan tersembur pula, tasyfashi pula. Itu yang tak nak. Sebab kita akan belajar insya-Allah dalam 7 sifat ni, ada sebahagian dalam 7 sifat ni, kita kena datangkan, kita kena buat sifat itu, tapi kita dalam keadaan berhati-hati supaya tak terlebih daripada haknya. Bila terlebih daripada haknya, dilarang juga. Kita tertegah daripada kita nak melakukan lebih daripada haknya. Ada sebahagian sifat kita nak kena datangkan sifat tu betul-betul. Macam qalqalah tadi kan, kita kena datangkan sifat tu betul-betul. Lantunan tu betul-betul. Tapi kalau terlebih daripada haknya, mungkin dia akan tertambah macam hamzah ke. Kan? Contohnya, aj, aqo, ad, de. Kan? De tu bukan setakat dal mati terlantun, dan dal mati ada hamzah mati belakang. De.
Itu bila apa sajalah bila terlebih daripada batasannya, maka dia akan bahaya ataupun dia akan ada kurang betulnya. Okey, jadi sifat safir lebih kurang itulah apa yang diterangkan oleh Haji Syarif. Satu lagi, seorang lagi boleh sebelum kita masuk Boleh saya ringkas. cuba Pak, Okey, Abah. huruf lin. Lin Okey. panggil lembut antara waw dengan ya yang didahului dengan fathah. Jadi contohnya Quraish ataupun kalau waw khauf. Okey, habis. Lin paling mudah sekali, masya-Allah. Lin lembut, Ajidin tak ada malam ni. Dia tak ada, kita sebut juga nama dia. Okey, Lin paling mudah sekali. Itulah apa yang diterangkan oleh Abah Haji Mustafa, masya-Allah. Itu komplitnya. Lin tu terdiri daripada dua huruf waw dan ya berbaris mati yang sebelumnya pasti kena berbaris atas. Itu syarat utama untuk menjadi kalimatul lin ataupun huruf tu lin. Jadi itulah kesimpulannya, maka bacaannya lembut. Okey, jadi kita cuba terangkan, dah ramai masuk, masya-Allah. Kita akan cuba terangkan secara mudahnya. Antara tujuh sifat ni saya nak tekan, insya-Allah antaranya safir dengan qalqalah. Itu sahaja. Yang lain kita hanya tahu lebih kurang sahaja, insya-Allah kita tak perlu fikir banyak. Sebab dia tak mendatang bahaya sangat-sangat dalam bacaan kita, kecuali sedikit, sebab sedikit sangatlah. Nanti kita akan jelaskan. Cuma safir dengan qalqalah lebih kurang tadi kita dah sebutkan, tapi kita nak ulang semula kepada yang baru masuk, insya-Allah. Okey, huraian kepada sifat yang pertama iaitulah safir. Safir ada 3 huruf. Huruf sin, huruf zai, huruf sad. Zai, sin, sad. Safiruha zayun sinun sadun. Safir, zai, sin, sad. Okey, jadi macam kita selalu sebut dalam ilmu tajwid ni, kalau kita tak bersertakan dengan menghafal, kita susah nak dapat faham secara keseluruhan. Sekurang-kurangnya kalau kita tak hafal definisi ataupun pengertian kepada nama hukum tu, contohnya safir tu, apakah dimaksudkan safir dalam ilmu tajwid, kita tak hafal yang tu pun tak apa. Safir tu kita terjemuhan, kita pergi kepada Majah Haji Syarif sebut tadi, siulan ataupun desiran, kita terjemah begitu pun dah cukup. Cuma yang paling penting dalam bab ini, sekurang-kurangnya kita tahu hurufnya apa dan kita tahu contohnya. Dah mencukupi sebenarnya. Kalau kita tahu hukumnya apa, hurufnya apa dan contohnya apa, dan kita tahu macam mana nak sebutnya, dah cukup. Insya-Allah itu pun dah menjadi bekalan ilmu kita yang membantu dalam kita membaca Al-Quran. Contohnya macam hukum safir ni, kita tahu dia ada 3 huruf, zai, sin, sad. Dan kita tahu kaedah yang disebut oleh Haji Syarif tadi, matikan huruf zai, sin, sad ini dan kita tambah hamzah berbaris atas sebelumnya. Okey, contohnya kita buat huruf zai. Huruf zai kita matikan, hamzah sebelumnya berbaris atas, kita sebut az. Kan, az. Sama juga sin berbaris mati, sebelumnya hamzah berbaris atas, as. Nampak as, dia ada siulan ataupun desiran tu, tiupan. As. Sama juga sad mati, sebelumnya hamzah baris atas, as. Kan? Jadi kita dah tahu itulah safir. Dan safir ini berlaku pada huruf-hurufnya, sama ada huruf itu berbaris, mati ataupun berbaris. Paling ketara sekali huruf itu berbaris lagi bersabdu. As-salah. Itu martabat pertama. Martabat kedua, sin mati ataupun hurufnya berbaris mati. Asma. Dia kena ada sifat. Cuma kita nak kena jaga dalam sifat safir, jangan kita tarik panjang. Jangan ada tempoh. Bila ada tempoh tu, dia akan tersembur sifat safir itu. Maka dia akan berpindah daripada safir pergi kepada tafashi. Sifat yang untuk huruf shin. Dia tak kena. Safir ini dia nak kena jaga tempoh, jangan lajak. Asma. Jangan asma. Jangan lajak. Jangan panjang. Contohnya, as-salah.
Inna solata. Jangan tekan lebih, jangan ada tempoh. Itu yang perlu kita jaga dalam bab sifat safir. Inna solat, nassolat. Dia ada tiupan tu, dia ada desiran tu, tapi dia tak ada tempoh. Inna sol, nassolat, nassolat. Jangan inna solata, inna solata. Dia macam ada lambat sangat itu. Itu yang sifat safir kita terlajak ataupun terlebih. Okey. Sifat safi tak ada masalah sangat bagi kita, insya-Allah. Dalam lidah bahasa Melayu pun tak ada masalah sebab zai, sin, sad semuanya ada dalam bacaan kita ataupun dalam bahasa kita, tak ada masalah. Okey, cuma nak kena jaga satu, bila sebutnya sifat safir, kalau dulu-dulu ada juga yang ibaratkan sin ini macam suara ular, za ini macam suara lebah, sad macam suara angsa. Itu tak perlulah kita nak banding-banding dengan suara binatang. Sebab Al-Quran kita baca dengan suara manusia, tak perlu nak cari suara binatang yang sama dengan kita ataupun sama dengan safir ni, supaya kita tak terganggu dengan suara binatang negeri mana ataupun benua mana yang betul-betul sesuai dengan sifat safir. Tak perlu, tak kena mengena lah. Mungkin itu sebagai salah satu pendekatan lah. Pengarang buku tu dia nak sebut, nak mudahkan kita khayalkan suara-suara binatang itu. Kalau orang yang kenal semua binatang tu tak apalah. Tapi ada satu kitab tu dia sebut sama macam suara kijang. Kita pun kijang pun tak pernah bersalam, tak pernah berjumpa kan. Jadi apatah lagi suara dia, kita nak pasti suara dia betul-betul ada makhraj safir, sifat safir ataupun tidak. Jadi apa yang kita perlu di sini, apa yang kita perlu dalam bab sifat safir, matikan huruf safir, tambahkan hamzah sebelumnya, maka cuba kita sebut. Dia bunyi apa, itulah sifat yang ada pada diri kita. Dan kalau kita rasa selesa, tawakal, bismillah. Tapi kalau rasa kita tak selesa, kita rasa macam safir kita, siulan kita, desiran kita, tiupan kita ini belum Arab lagi, jumpalah lidah-lidah Arab. Orang-orang Melayu yang berlidah Arab, yang boleh membantu untuk repair sikit ataupun adjust sikit sifat safir yang ada pada lidah kita masing-masing. Itu je yang kita penting dalam bab sifat. Jangan pening-pening. InsyaAllah semua boleh baca dengan baik, insyaAllah. Dia punya kalau macam harakat berapa? Satu harakat ke? Atau Dia tak istilah harakat. Dia tak ada, bagusnya, dia bagusnya panjang dia dia, berapa? Benar. tempoh dia tak ada. Dia tak ada tempoh. Tak ada. Dia tak ada tempoh, cuma kita dilarang lebihkan tempoh, lebihkan, tarikkan tempoh sebab yang kena tarik itu pada sifat yang lain, bukan sifat safir. Sifat yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat nanti ada sifat tafashi untuk huruf shin. Jadi safir simpintah lalu sahaja kita sebut tanpa kita bagi tempoh kepada sifat safir itu. Okey, alhamdulillah bagi saya insya-Allah tak ada benda yang menakutkan kita ataupun membimbangkan kita. Berikutnya, sifat yang kedua, sifat yang paling mudah. Sifat ini kalau kita kenal tak kenal pun insya-Allah dalam bacaan kita tetap baik dan tetap selamat. Itu sifat lin. Sifat lin bagi saya tak ada masalah sahaja, tak ada masalah apa-apa pun. Cuma sekadar ilmu yang kita boleh terangkan kepada orang, bila ada huruf waw dan huruf ya berbaris mati, berbaris sukun, sebelumnya ada huruf berbaris atas, maka kenallah itu huruf lin. Bila huruf lin, bacaan kita lembut, bacaan kita mudah, tak payah. Jangan kita susahkan. Udah, khauf, bait. Kalau berhenti jadi maklin, kalau sambungkan jadi bacaan lin. Jadi dia tak ada hukum yang membimbangkan. Jangan kasar di sini, nanti tak lembut. Tak pernah pula bacaan awak kasar lah. Bacaan awak ni tak lembut langsung. Tak ada orang yang tegur gitu. Kan? Pernah tak kena tegur? Kenapa tak lembut di sini? Lembutlah. Tak ada kan? Tak pernah. Saya pun tak pernah. Ustaz-ustaz saya, guru-guru Quran saya, lembutkan sikit. Cuba lembut sikit. Tak ada. Sebab insya-Allah kalau kita baca ikut baris yang ada pada kalimah itu, insya-Allah bacaan kita dia akan jadi mudah. Istilah lembut di sini tak kena mengena dengan suara kena lembut ataupun badan kita kena lembut, tidak. Nak kena lengguk ke apa. Dia nak baca dengan mudah. Jangan kita susahkan.
bait, khauf, Quraisy, alladzaini. Nah, mudah je Jadi bagi saya sifat lin ini tak ada dia punya kesan sangat-sangat bahaya dan mudah je insya-Allah. Cuma sekadar ilmu yang kita kena terangkan. Waw, ya yang berbaris sukun, pastikan sebelum itu ada huruf berbaris atas, cukup. Itu syarat bacaan lin. Okey. Sifat yang ketiga, sifat al-inhiraf. Sifat al-inhiraf pun sama juga. Tak kurang bezanya dengan sifat lin. Dia tak ada bahaya dan tak ada sangat bimbangnya bagi kita yang nak kena kenal betul-betul sifat inhiraf. Sama juga, kita pula tak pernah dalam bacaan kita ditegur, cuba perbetulkan sifat inhiraf awak. Cuba selamatkan huruf sifatnya inhiraf. Ini huruf ni ada sifat inhiraf. Awak tak inhirafkannya. Awak tak lencongkannya. Kalau tak melencongkannya, tak pernah. Dia tak ada sebab dia datang package insya-Allah dengan lidah yang betul kita insya-Allah. Kenapa? Sebab sifat inhiraf ini dia ada pada dua huruf, huruf ra dan huruf lam. Huruf ra dan huruf lam. Okey, ra dan lam kita punya masalah bukan pada sifat, bukan pada sifat inhiraf. Kita punya masalah pada sifat tebal dan nipis. Taghlidul lam dengan tafkhimul ra, tarqiqul lam dengan tarqiqur ra. Okey, jadi bab ini mungkin kita saya kebetulan masuk dalam bab tebal nipis ni, saya nak tarik panjang sikit. Kalau dari segi bab inhiraf, sifat inhiraf, kita tak ada masalah. Nak melencong tu, memang lidah kita insya-Allah datang secara melencong tu insya-Allah. Tak ada masalah bila kita kenal dan kita tahu nak sebutnya. Masalah kita yang kerap berlaku salahnya, iaitulah sifat ra dan huruf ra dan lam ni, kadang-kadang kita tertipis ra yang tebal, kadang-kadang kita tertebal ra yang nipis. Begitu juga pada huruf lam. Huruf lam pun dia ada dua keadaan. Kadang-kadang kita tertebal lam yang tipis. Kadang-kadang kita tertipis lam yang tebal. Itu je masalah kita. Jadi itu dalam bahasan yang lain. Halatul ra. Keadaan-keadaan huruf ra. 8 keadaan dalam keadaan tebal. 4 keadaan dalam keadaan tipis. Yang tu kita nak kena bezakanlah. Lepas tu halatul lam. Taghlidul lam, huruf lam yang kita nak kena taghlid, nak kena tebalkan, dia ada satu halah saja, satu keadaan saja, iaitulah apabila lam itu ada pada lafzul jalalah, ada pada kalimah Allah sahaja, yang sebelumnya baris atas, yang sebelumnya baris depan. Itu sahaja lam yang ditebalkan dalam bacaan hafs. Selain daripada tu, lam semua tipis. Jadi jangan tiba-tiba kita tebalkan lam yang selain daripada kalimah Allah, maka salahlah. Salah sifat dan salah cara bacaan lam itu. Itu kita punya problem kita yang kena jaga. Kalau kita perasankan dalam tahsin Qurani kita, kelas muslimin muslimat, selalu kita tegur juga dalam kupasan ataupun dalam komen penghujung kelas tu, ra tu kurang tebal, ra tu kurang tebal. Kebanyakan kita sebutnya. Dan juga beberapa tempat dalam Al-Quran, wa idh qalallahumma, wa idh qalallahumma. Ada juga antara kita baca wa idh qalullahumma, lahumma. Jadi dia tak perasan itu Allahumma itu lafaz Allah juga. Itu berlakunya salah, tebal, lam tebal dijadikan lam tipis. Itu yang kita nak kena berhati-hatilah dalam bab tebal nipis. Adapun untuk inhiraf, bab lencong ni, dalam bab ini, dalam bab sifat ini, sebenarnya dia nak bagi tahu kita, huruf lam ni, waktu kita nak sebut, dia datang daripada tepi lidah dan dia melencong bahagian depan tepi lidah kita tu, dia melencong kedua-dua pihak. Cuba kita tengok, kita matikan lam. Kita matikan lam. Sebutkan hamzah sebelumnya baris atas. Al. Kita terasa lam tu dia terangkat, bahagian tu macam dia kembang. Dua-dua pihak tepi lidah tu dia terangkat bersama. Itu yang lencongan tu. Daripada belakang
Dia datang sempit, lepas tu ke depan tu dia jadi melencong, dia jadi luas. Itu bab sifat inhiraf, lencongan. Dia nak bagi tahu kita itu je. Al al Jadi sebenarnya kalau kita tak tahu dia melencong atau tak melencong, yang penting bunyinya lam, bunyinya al, jangan bunyi lain, dah okey. Kan? Kita tak perlu nak tahu kata lencong tu datang daripada mana. Cuma memang dalam sifatul huruf ini dia nak bagi tahu itulah. Dan huruf ra pula, apa yang berlaku lencongan pada huruf ra, dia terbalik. Huruf ra pula daripada belakang dia datang lebar, luas. Lepas tu dia disempit bahagian depan, seolah-olah dia nak keluar daripada hujung lidah, tepi lidah depan, bahagian tengah aja. Ar ar Jadi lidah kita dia macam bengkok gitu, naik atas. Daripada luas dia jadi sempit. Lam daripada sempit jadi luas, lebar. Itu je. Itu maksud melencong ataupun sifat inhiraf. Dan sebahagian ulama tajwid mengatakan berkemungkinan juga huruf sifat inhiraf ni kalau kita tak jaga, dia akan terlencong ataupun dia akan melencong pergi kepada makhraj lain ataupun sifat lain. Itu semuanya tambahan penjelasan dalam bab sifatul huruf. Sebab itu saya kata bab sifat inhiraf tak perlu kita pening-pening. Kita tahu huruf lam dan ra kita nak sebutnya dengan betul. Pastikan lam, ra tebal dan tipis, itu lebih mustahab untuk kita jaga. Al dan ra mati, sebelumnya hamzah baris atas. Ar, ar, ar. Okey. Yang itu nak kena jaga. Ra tebal, ra tipis itu insya-Allah dalam bab lain kita nak kena bahaskan satu persatu insya-Allah. Okey, ada apa-apa berkenaan dengan inhiraf? Siapa nak tambah ataupun kalau ada yang kurang jelas? Cuma, pasal minggu lepas saya tak dapat bersama, Ustaz. Hmm. Dalam tawassut tu ada huruf lam dengan ada huruf ra kan, Ustaz? Ya. Adakah dia sama macam apa yang disebut di inhiraf ni? Bagus soalan tu. Kalau Haji Samad nak sebut dalam tawassut itu ada lin umar, ada lam dan ra. Dalam jahar pun ada lam dan ra. Fahathau syakhsun sakat, hams tak ada. Dalam infitah pun ada lam dan ra. Dalam isti'la lawannya istifal pun ada lam dan ra. Dalam huruf idlaq ada farra min lub, ada lam dan ra. Okey, jadi tak kena mengena sebenarnya. Tak kena mengena dengan bahagian minggu lepas. Bahagian minggu lepas, okey, baguslah soalan ni, saya akan terangkan di sini. Bahagian minggu lepas kita nak kena cari huruf dan nak kena cukupkan 28 huruf kan. Contohnya al-hams ada 10 huruf, lawannya al-jahr. Jadi 10 huruf kurang daripada 28, 18 untuk al-jahr, 10 untuk al-hams. Jadi kita nak kena cari huruf-huruf bagi cukup. Tapi untuk minggu ni, untuk 7 huruf ni, untuk 7 sifat ini, dia tak kena cari lagi. Untuk huruf sifat inhiraf ada lam dan ra. Habis huruf lain tak sifat apa pula? Dia tak perlu cari. Sebab dalam 28 huruf ada huruf-huruf yang ada sifat tambahan, iaitulah sifat-sifat yang ada pada sifat yang tak ada lawan ni. Ada sebahagian huruf, bukan semua huruf ada kena mengena. Ada sebahagian huruf je ada sifat tambahan, dan mana-mana huruf yang tak disebut dalam sifat tambahan ini dia tak ada kena mengena dengan sifat. Dia hanya cukup pada minggu lepas saja, iaitulah sifat-sifat yang mempunyai lawan sahaja. Baik, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Cuma boleh kita buat tambahan lagi. Sebenarnya khulasah, kesimpulan kita nak belajar sifatul huruf ini, akhirnya sebenarnya ada satu faedah yang tak begitu faedah bagi saya lah. Ada satu faedah yang tak begitu faedah. Apa dia? Saya dulu waktu belajar dulu, Allah, kita hafal bait Ibnul Jazari bab sifatul huruf, ada beberapa bait yang kita belajar tu. Dan kita nak kena faham, nak kena terjemahkan, nak kena huraikan bait syair dia tu. Sampai tahap bila kita dah tahu faedah yang tak berapa faedah ni, rasa macam alamak, macam penat kita belajar. Saya tak rasa bukannya menyesal, cuma nak kata faedah sebetul-betulnya kita nak tahu tu untuk apa sebenarnya. Faedah yang tak begitu faedah maksud saya ni,
kesimpulan daripada kita belajar sifat huruf ni sebenarnya kita nak tahu huruf ni kuat ke lemah. Itu sebenarnya kita nak cari huruf ni kuat ke lemah. Kesimpulannya. Contohnya malam ni bagi pening sikit minta bersabarlah orang yang baru masuk tu. Haji Samad punya pasal ni dia tanya. Okey. Contohnya kita ambil salah satu huruf. Okey. Pilih mana-mana huruf. Siapa pilih? Pilihlah daripada 28 huruf, pilih je. Shin. Apa? Shin Shin. Okey, shin, huruf shin. Huruf shin. Okey, kita buat kesimpulan sikit. Okey, huruf shin ni kita nak tahu dia ni kuat ke lemah. Kita tengok semua sifat yang ada pada huruf shin. Bermula daripada sifat-sifat yang ada lawan. Huruf shin ni termasuk dalam kumpulan yang pertama antara hams dan jahar. Huruf apa? Dia ada sifat apa? Hams. Fahathahu syakhsun sakat. Dia dah ada hams. Okey. Hams ni lemah. Okey, lemah. Antara syiddah dengan lin umar tawassut dengan rakhawah. Dia ada apa? Dia ada rakhawah kan? Rakhawah. Sabar yang rakhawah pun lemah. Okey, bahagian yang kedua antara isti'la dengan istifal. Shin duduk mana? Istifal pun lemah. Antara itbaq dengan infitah. Shin duduk mana? Infitah pun lemah. Antara idlaq dengan ismat. Shin duduk mana? Ismat pun lemah. Jadi dah habis dah 10 sifat. Hukumnya lemah ni. Cuma dia ada kuat sikit. Sebab dia ada sifat tafashi. Dalam sifat tambahan untuk 7 sifat ni, shin dia ada sifat tafashi. Sifat tafashi ni, kebetulan tafashi ni kuat. Jadi dia ada 5 sifat lemah, 1 sifat kuat. 5 tolak 1. Jadi dia masih dalam huruf yang lemah. Bukan lemah sangat. Dia dalam kumpulan ramai-ramai ada huruf paling lemah. Semua sifatnya lemah belaka. Dan ada antara huruf semua kuat. Semua sifatnya kuat. Sebab tu selalu saya ada sebut huruf ta paling kuat. Huruf ta dalam 28 huruf dia paling kuat. Sebab sifatnya semua kuat. Jadi sebenarnya kita boleh buat kesimpulan macam ni lah. Setiap huruf kita boleh bagi hukuman. Bagi hukum kepada setiap huruf ini adalah huruf ni lemah ke kuat. Itu yang saya maksud faedah yang tak begitu faedah. Okey, sekarang ni Haji Samad dah tahu huruf shin ni lemah. Apa Haji Samad boleh buat? Boleh bantu ke jadi kuat ke? Tak ada kan? Kita tak berapa nak tahu, nak letak mana apa faedahnya yang kita tahu. Okey, kita tahu shin lemah. Okey, kesiannya lemah. Dia tak kuat. Tak tahu. Cuma mungkin faedahnya dalam bacaan kita tak boleh kuat suara, tak boleh tebalkannya. Itu maknanya dia datang sendirilah. Kita datang huruf shin tu tak masuk dalam isti'la dah cukup. Memang dia tak kuat pun. Memang dia tak tebal, kan? Sebab kita boleh buat kesimpulan itu pun dah cukup bagi kita sebenarnya. Sebab itu saya kata faedah daripada belajar huruf sifat secara keseluruhan ni, bila kita tahu kita nak tahu setiap huruf tu kuat ke lemah, macam tak tahu pun tak apalah, yang penting bacaan kita betul pun tak apalah. Tapi insya-Allah ilmu tak pernah sia-sia, ilmu tak pernah yang tak bergunanya. Bagi kita mungkin kita nampak macam tu, mungkin bagi orang yang boleh gunakan makna sifat-sifat ini mungkin lebih berfaedah lagi berbanding dengan kita. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Haji Samad. Okey, sifat yang berikutnya yang keempat, kita akan tambah sifat takrir. Sifat takrir ataupun tikrar, ini antara sifat yang perlu kita berjaga-jaga. Sifat ini bukan kita nak kena datangkan sifat itu pada hurufnya, bahkan kita nak kena berjaga-jaga supaya jangan terlebih sifat ini pada hurufnya. Sifat takrir iaitulah bergetar, bergegar. Takrir ataupun berulang-ulang.
Takrir mukarrar maknanya berulang-ulang ataupun bergetar. Iaitulah akan berlaku pada huruf ra sahaja. Getaran, gegaran itu akan berlaku pada huruf ra. Cuba kita matikan ra. Sebelumnya hamzah berbaris atas. Cuba sebut. Ar. 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 Ar, Lidah kita kan getar kan? ar. Tepi lidah atau penghujung lidah di depan tu dia akan ada getaran. Ar. Itulah nak menunjukkan sifat takrir. Cuma takrir berapa kali nak ulang. Berapa kali kita nak gegarkan lidah kita. Nak getarkan lidah kita. Itu yang kita nak kena jaga. Jangan sedap-sedap ataupun seronok-seronok kita dah tahu sifat takrir ni gegar, kita gegar habis-habis. Tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita belajar sifat takrir untuk kita jaga supaya gegaran itu tak lebih daripada hadnya. Ada ustaz saya sebut jangan getaran itu sampai 2 kali. 3 kali ke atas itu dikira salah. Ataupun dikira sifat takrir terlebih. Ada ustaz saya sebut 2. 2 paling, 2 lah. Kalau 1 dia tak jadi. Kan? Ar, ar, ar. Itu tak ada langsung sifat takrir. Tak ada langsung pun salah. Nak kena ada takrir. Nak kena ada getar. Tapi lebih pun tak boleh. Ar, tak boleh juga. Tapi batasannya, ustaz saya sebut, apa yang saya belajar, jangan lebih daripada 2 getaran. Ar, ar, ar. Susah sebenarnya kita nak kira berapa getaran sebenarnya nak pegang lidah kita kan. Cuma beginilah. Jangan kita terasa macam ada tempoh lebih je. Ar, ar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada getaran sedikit, itu sudah cukup. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, banyak pula. Kan? Oh, tak adalah. Rabbil, sikit je. Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim. Getaran itu tetap ada dan dia tak lebih daripada, bagi saya tak lebih daripada 2. Istilah 2 tu maknanya jangan ada tempoh lah. Jangan ada sampai panjang, tarik lebih. Bila tarik lebih sikit tu dia jadi lebih daripada 2, 3, 4 tu. Sifat itu yang terlarang ataupun yang dilarang dalam bab sifat takrir ini. Satu lagi bab sifat takrir ini jangan kita terstop. Jangan kita terhenti, tersakta. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut kata jangan gegar lebih, dia nak jaga-jaga ni, nak jaga-jaga supaya tak lebih ni sampai dia terberhenti pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai terberhenti supaya tak ada gegaran lebih. Getaran tu ada, jangan kita terberhenti tapi jangan bagi tempoh lama. Itulah sifat takrir yang dikehendaki dalam bab sifat ini. Boleh insya-Allah? Bagi mereka yang ada masalah huruf ra ni memang tercabar sikit lah. Ra ni kadang-kadang banyak jugalah kita nak kena jaga-jaga. Antaranya tebal nipis, antaranya getaran ini, antaranya kadang-kadang ra tu tak dapat makhraj yang betul. Jadi sifat ra ni, huruf ra secara umumnya memang nak kena banyak kerja sikit lah. Nak kena dapatkan sempurna ni. Okey. Dan ra sebenarnya antara huruf yang jadi buruan. Sebenarnya kita kalau masuk untuk dinilai bacaan kita, ra antara huruf yang penyemak bacaan kita ini, dia akan pentingkan ra juga antara huruf yang dia nak dengar supaya ra itu getarannya sedap didengar, sifat getakrir ini sempurna. Dan ra tebal itu tebal betul-betul, setiap huruf yang tebal, setiap huruf ra yang hukumnya tebal. Jadi banyaklah orang minat cari ra kita. Jadi kita kena jaga-jagalah insya-Allah. Habis. Sifat yang berikutnya tafasyi. Datang dah sifat tafasyi ini. Sifat tafasyi sifat berhemburan ataupun tersembur waktu kita membacanya hanya pada huruf shin. Hurufnya huruf shin. Maka shin ini dia ada sifat lebih daripada 10 sifat tadi. Sifat yang lawan. Dia ada tafasyi satu lagi. Okey, seperti biasa kita matikan huruf shin.
sebelumnya kita baris atas huruf hamzah. Cuba sebut ash. 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 Okey. Ash. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu Okey. an la ash. Okey, jadi shin ni kalau nak samakan dengan safir, memang dia tak samalah. Safir dia ada desiran, shin dia ada tafashi. Shin dia ada lebih sikit. Jadi beza antara safir dengan tafashi iaitulah tempoh. Tempoh yang ada pada huruf shin. Kalau kita tengok sin, cuba kita matikan sin sedara shin ni. As bila dia ada tiupan dah terputus. Kalau shin ni dia ada tempo sikit. Ash. Sementara dia nak habis desiran tu dia ada tempo. Tempo itulah yang disifatkan dengan tafashi. Tafashi tersemburnya sebutan ataupun laluan angin yang keluar dari mulut kita. Ash. Dan shin ni antara huruf yang sifat yang specialnya yang kita akan bezakan bacaan seseorang itu fasih ataupun tidak. Sebab shin ni mungkin tak ada dalam bahasa kita. Jadi bahasa Melayu tak ada huruf shin yang fasih. Maka bila kita baca Al-Quran, kita nak kena sebut dengan sifat tafashi ini biar adanya tersembur angin ataupun laluan angin yang keluar pada mulut kita. Wa min syarri syarri. Walaupun berbaris dia sebelum nak sebutnya shin tu dia tersembur dulu huruf shin tu. Wa min syarri, kalau kurang maka kurang fasihnya shin kita. Okey. Okey, seperti mana saya sebut tadi, shin ni shin masing-masing. Dan begitulah bila kita bincang bab tajwid ini, anggapkan setiap hukum yang kita bincang, macam malam ni setiap sifat yang kita sebut, kita cek pada diri kita. Setiap sifat tu dah sempurna ataupun belum? Fasih ataupun belum? Ada ataupun belum pada huruf-huruf yang kita bincangkan? Dan terutamanya macam huruf shin ni lah. Jadi yang dah mute semua tu, boleh buat latihan, boleh buat test-test tengok. Shin mati dan adanya hamzah sebelumnya. Ash. Sebelum ni bila kita sebut, kita jumpa huruf shin ni, kita baca dengan sifat tafashi ataupun tidak. Ini natijah kita belajar, natijah kita tahu, maka kita akan tahu sejauh mana fasihnya kita sebut huruf-huruf sebelum kita tahu dalam bab sifat-sifat ini. Maka akan tambah lagi lah sempurnanya insya-Allah. Asyhadu alla asyhadu. Dia macam halus. Jadi kata kalau kita tak perhatikan betul-betul, mungkin dia tak nampak. Tapi memang itu kelebihan yang ada pada huruf shin, sifat yang lebih, sifat tambahan yang pada huruf shin, dia nak kena ada tafashi tu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min jadi suara tak ada echo, dia tak nampak sangat kan. Tapi mungkin tetap boleh dengar kot. Jadi kalau ada echo lagi kita boleh dengar dia bunyi sifat tafashi itu. Okey. Habis sifat yang kelima. Sifat yang keenam, sifat istitalah. Sifat ini sifat yang mudah, sifat yang susah tapi kita nak mudahkannya. Maksud mudahkannya macam kalau kita tak macam sifat lin tadilah. Kalau kita tak bincang pun insya-Allah, asalkan kita dah kenal hurufnya, kita dah tahu macam mana nak sebutnya, insya-Allah kita pun sifat istitalah pun dah datang package bersamanya insya-Allah. Istitalah ini hanya akan bincang pada huruf dad sahaja. Dan istitalah maknanya memanjangkan ataupun berpanjangan. Apa berpanjangan ini? Maksudnya dalam kita nak sebutkan huruf dad ni, huruf istitalah ni, dia ada tempoh. Itu je. Istitalah ni maknanya kita nak panjangkan lebih daripada yang biasa. Kalau huruf-huruf lain, dia tak ada tempoh. Maknanya sebut huruf habis. Tapi dad ni dia ada tempoh sekejap. Seketika sebelum nak habis huruf dad.
Maknanya kalau kita nak keluarkan huruf dad ni, sementara dia nak keluar dari mulut kita, dia ada tempoh sikit. Dia ada lajak sikit. Dia ada masa delay sikit. Itu maksud istitalah. Dan diertikan istitalah ini, dia bermula daripada belakang lidah, dia nak ke depan itu, sementara nak sebut huruf dad itu, dia datangnya panjang tempoh itu. Bo, bo, bo. Kan? Bo. Sama juga. Kita matikan dad. Huruf dha kita matikan. Sebelumnya ada baris atas. Hamzah. Cuba sebut. Ab. 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 Dia nak habis itu, dia ada tempo. Ab. Kita akan terasa daripada tengah-tengah lidah. Dia tak belakang sangat dah. Tengah-tengah lidah ni dia ada macam berlakunya ombak. Lidah kita tergerak sampai ke depan. Ab. 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 Ghairil maghdubi alaihim walad. Bukan tepi lidah, Ustaz. Tepi lidah. Dia makhrajnya tepi lidah, tapi saya nak ceritakan dia punya sifat istitalah tu. Dia datang suara yang keluar tu daripada tengah-tengah lidah tu, suara tu. Suara. Makhrajnya memang tepi lidah yang kita bincang dalam bab makharij. Tepi lidah sama ada nak ambil kiri ke kanan ke ataupun dua-dua, itu makhrajnya. Cuma hafatai lisan, hafatai al-lisan, kedua-dua tepi lidah. Cuma bab sifat istitalah ini dia datangnya daripada tengah-tengah ke depan. Itu suara. Cuma bila saya sebut tadi, dia sifatnya mudah, sifatnya susah. Istitalah ni susah kita nak datangkan sifat huruf istitalah. Tetapi bila kita tak tahu pun bab sifat istitalah ini, bila kita tahu sebut dad dengan baik, dengan sempurna, insya-Allah sifat istitalah tetap ada. Janji kita dah kenal istitalah dad ini hurufnya huruf tebal. Satu. Yang keduanya, huruf dad ini bukannya qalqalah. Bukannya albu. Itu je. Jadi insya-Allah dad ini sebenarnya dad ini rezeki masing-masing. Sebab huruf dad huruf yang paling unik sekali dan paling special sekali dalam bahasa Arab, dan sehingga kan selalu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afsahu man nataqa bid-dad. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih dalam menyebut huruf dad. Dad, huruf dad. Nabi paling fasih. Maksudnya bila Nabi paling fasih, umat-umatnya yang belakang ini ada yang fasih, ada yang kurang. Jadi nasib kita duduk di tahap mana? Itulah melalui usaha kita nak meniru dan nak jadikan bacaan contoh yang bagus sebagai ikutan kita, maka kita dengarlah qori-qori, syekh-syekh yang baca bagus, baik, terang, jelas, dan huruf dad-nya macam mana dia sebut, cuba kita tiru. Nak tak nak kita kena tiru juga. Dalam bab ini mesti kita nak taklid, nak kena tiru. Sebab memang kita datang dengan lidah kita ni, lidah yang tak fasih Arab. Jadi nak tak nak kita nak kena tumpang orang yang lebih fasih. Kita nak dengar bacaan Nabi, kita tak tahu kan. Bacaan Nabi memang tak direkodkan. Jadi apa yang ada sekarang inilah bacaan contoh yang bagus-bagusnya. Kita tanya-tanyalah orang yang pakar bacaan syekh mana yang boleh kita ikut. Maka kita dengar, kita contohi sampai kita boleh sebut macam dia, dah cukup, alhamdulillah. Maka fihi tafawud. Dalam kita nak menyebutkan huruf dad ini, ada orang yang fasih, ada orang yang kita sedap dengan huruf dadnya. Ada yang memang tak menjadi-jadinya. Ada orang yang separuh-separuh, kadang jadi, kadang tak jadi. Itu bergantung kepada nasib masing-masing. Jadi insya-Allah tak perlu kita kecewa. Kalau dad kita baik, alhamdulillah. Kalau kurang, usaha lagi, baca lagi, dengar lagi bacaan-bacaan yang bagus supaya kita dapat ikut bacaan tersebut, insya-Allah. Dan sifat yang terakhir yang kita nak bincang secara mudah dan lanjut sikit, iaitulah sifat qalqalah. Qalqalah Haji Samad masya-Allah dah ringkaskan tadi. Cuma beberapa perkara yang kita nak tekankan, nak ulangkan semula supaya qalqalah kita insya-Allah menjadi. Bermula pada malam ini qalqalah kita menjadi insya-Allah.
Sebelum ini jadi tak? Jadi insyaAllah. Cuma mungkin jadi dalam keadaan kita hanya ikut-ikut saja. Malam ni kita nak cuba secara kita kenal pasti dan kita yakin apa yang kita lakukan pada huruf-huruf qalqalah itu. Qalqalah maknanya lantunan. Qalqalah itu iaitulah kita dalam bacaan kita dia ada macam terlebih eko ataupun bacaan yang baki daripada sebutan kita. Itu maksudnya qalqalah. Dan qalqalah hanya hukum qalqalah ataupun sifat qalqalah ini hanya berlaku pada 5 huruf dan 5 huruf ini disyaratkan berbaris mati, berbaris sukun. Iaitulah ba, jim, dal, ta, qaf. Qutubu jadin, qataba, jim, dal. Kita buatlah kesimpulan macam mana untuk kita nak hafal huruf ini. Ada 5 huruf. Ba, jim, dal, ta, qaf. Huruf 5 huruf ni bila kita jumpa dalam bacaan kita dan huruf ini berbaris mati, maka kita nak kena qalqalahkannya. Kita nak kena lantunkannya. Tak boleh sebut tanpa lantunan. Bila sebut tanpa lantunan, dia seolah-olah tak ada huruf. Seolah-olah tak ada huruf. Boleh kita cuba contohnya kan. Okey, macam ba mati. Cuba kita tak qalqalah. Ab. Sebab dia tersekat terus laluan angin. Aj. Kan? Semua huruf ini huruf syiddah. Huruf syiddah, huruf al-man', huruf yang mencegah laluan angin. Huruf syiddah, huruf sifat syiddah yang menghalang ataupun mencegah laluan angin. Maka bahasa Arab ini untuk nak elakkan daripada susahnya nak sebut huruf ni bilanya sifatnya syadid, tegas ataupun kuat, menghalang laluan angin itu dengan tegas, dengan kuat, maka ditambahkan sifat qalqalah ini. Ditambahkan sifat lantunan ini untuk nak memudahkan makhrajnya ataupun sifat yang keluarnya huruf ini. Daripada ab, aj, ad. Itu usahanya bahasa Arab ini, indahnya bahasa Arab ini daripada susah yang berlaku pada sifat syiddah tu, maka ditambahkan sifat tambahan ini qalqalah untuk nak lantunkan, nak memudahkan daripada tercegahnya laluan angin, maka dia akan keluar laluan angin melalui sifat tambahan, itulah sifat qalqalah. Nasib baik ada qalqalah, kalau tidak setiap kali jumpanya tu 5 huruf ni dalam Al-Quran, kita tersekat nafas kita, tersekat angin kita. Susah kita nak baca. Itulah faedahnya qalqalah. Malam ni kita tahu. Okey. Dan qalqalah sebenarnya dia terbagi kepada 3 yang kita memang masyhur, kita kenal sangat-sangat. Sughra, kubra dan akbar. Ada yang membahagikan sughra, wusta dan kubra. Kita ikutlah buku ni. Sughra, kubra dan akbar. Apa itu sughra? Sughra tu maknanya kecil. Kecil ni paling rendah sekali. Bila rendah di sini kita faham lantunan ataupun qalqalah itu dia agak kurang sikit. Dia tak lebih lah. Kurang sedikit. Maknanya kelas pertama lah. Berlaku qalqalah sughra ini apabila huruf qalqalah 5 huruf qalqalah ini di tengah-tengah bacaan. Di tengah-tengah kita membaca, tiba-tiba ada huruf qalqalah itu. Contohnya macam mana? Akan sekejap lagi nanti kita baca. Qalqalah yang kedua ataupun martabat yang kedua, qalqalah kubra. Macam mana qalqalah kubra? Qalqalah kubra berlakunya huruf-huruf qalqalah yang 5 tadi mati dan sukun itu di penghujung bacaan. Penghujung bacaan maknanya bila kita berhenti, tak kira akhir ayat ke tengah-tengah ayat, asalkan kita berhenti, kalimah itu diakhiri dengan huruf qalqalah, maka itulah qalqalah kubra yang huruf itu tak ada sabdu. Qalqalah itu mati sahaja, tak ada sabdu. Macam mana contohnya? Sabar, nanti kita tengok. Yang ketiga, qalqalah akbar. Martabat yang ketiga akbar, iaitulah paling tinggi sekali, paling lantunan paling jelas dan paling nampak ketara sekali. Qalqalah akbar. Kubra tadi dah besar. Sughra tu kecil. Kubra tu besar. Akbar lagi besar. Lagi besar. Lagi jelas maknanya. Okey, macam mana? Qalqalah akbar ini adalah berlakunya pada huruf-huruf qalqalah itu apabila kita
baca dan di akhir bacaan kita ada huruf qalqalah itu, kita matikan dan dia huruf itu pada asalnya memang ada tanda sabdu, ada syiddah, ada tasydid. Huruf qalqalah yang di akhir bacaan kita lagi bersabdu, hukumnya qalqalah akbar. Contohnya di bawah ini, kita tengok satu persatu. Mula dengan qalqalah sughra yang di tengah-tengah bacaan. Qul subhana rabbi. Qul subha subha. Dia tak nampak sangat. Dia tak jelas sangat sebab kita cepat-cepat nak sebut ha pula. Itu kenapa dia jadi sughra, kenapa dia kurang jelas. Sebab bila kita qalqalahkan, kita lantun, kita ada kerja lain pula nak sebut ha pula. Sebab itu dia nampak sekejap je. Kita nampak sedikit je sughra je. Subhana rabbi. Sama juga Rabbana habalana. Ada qalqalah, ada lantunan, tapi dia tak ada tempoh untuk kita nak dengar betul-betul sebab kita cepat-cepat nak sebut huruf yang berikutnya. Habalana. Sebab itulah sifat qalqalah itu sughra sahaja. Sedikit sahaja lantunan itu. Nanti ada soalan tu. Kenapa sughra? Macam mana gulungan ini jadi sughra? Kita kena jawab macam tadilah. Selepas huruf qalqalah kita cepat-cepat sebut huruf yang berikutnya, maka dia kurang ada peluang untuk dia nak jelaskan ataupun nak nampakkan sifat lantunan tadi. Misal qalqalah kubra pula pada penghujung bacaan, tak semestinya hujung ayat tak semestinya hujung ayat. Pada penghujung bacaan walaupun di tengah-tengah ayat, kalau kita berhenti kalimah itu ada huruf qalqalah yang dimatikan dan tak ada sabdu, maka itulah qalqalah kubra. Contohnya wama kasab. Wama kasab. Idza hasad. Idza hasad. Dia lebih jelas daripada sughra sebab kita dah berhenti bacaan, dah tak ada nak sebut huruf lain. Maka kita dengar dia je lah. Kasab. Hasad. Nanti kita nak bincang macam mana kita nak sebut. B. Hab. Kasab. Kita nak bincang yang tu nanti sekejap lagi. Qalqalah akbar pula, golongan yang ketiga ataupun martabat yang ketiga yang paling besar, yang paling terang, iaitulah di penghujung bacaan kita, tak semestinya akhir ayat. Di penghujung bacaan kita ada huruf qalqalah, kita berhenti dan huruf qalqalah itu ada sabdu. Maka kita nak kena lebih jelas banding dengan yang kubra tadi. Kalau kubra hasad, yang ini lebih jelas lagi. Macam mana kita nak jelas? Contohnya dalam contoh ini, yahdi lil haqq. Lil haqq. Wala jidala fil hajj. Fil hajj. Okey, yang ni saya tak nak terangkan. Saya nak minta siapa-siapa boleh terangkan. Okey, apa bezanya kubra tu besar? Apa bezanya dengan akbar yang lebih besar? Antara dua contoh ni, hasad. Okey, saya ambil contoh yang lebih dekat lah. Dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat pertama surah Al-Masad. Wa tab. Wa tab. Kita berhenti di sini ini akbar ini akbar sebab ada sabdu. Yang ini kasab. Wa ma kasab. Wa tab. Ini kubra. Kasab kubra. Wa tab akbar. Kubra akbar. Kubra besar, akbar lebih besar. Apa bezanya? Dari segi huraian. Ada sabdu, Ustaz. Okey, ada sabdu, Ustaz. Sabdu dah tentunya ada sabdu, betul. Jawapan pertama ada sabdu. Maknanya kita nak bezakan antara kubra dengan akbar. Kubra tak ada sabdu, akbar ada sabdu. Okey, dari segi huraian, apa lagi bezanya? Ya, dia berhenti sekejap. Pecahan huruf. Pecahan huruf. Okey, Haji Bashir boleh terangkan lagi macam mana pecahan huruf? Okay. Kalau ni yang waktu yang WhatsApp itu bila bertanda tasydid tu dia ada 2 bar dalam 2 bar. Jadi dia akan
jadikan satu, jadikan sabdu. Okey. Itu pecahan huruf, maknanya asal huruf ba ini Haji Bashir Ba. dah pergi kepada kesimpulan akhir. Dia lompat terus. Kelas ni jawapan universiti terus ni. Bukan kelas sekolah rendah lagi dah. Haji Syarif tadi nak tambah sebelum tu, Haji nak Syarif nak tambah apa? Dia Nak berhenti komplainkan. sekejap. Ada berhenti sekejap baru kita sebut apa lah. Berhenti ke tempoh? Yalah, tempo dia Tempoh. baru kita Tempoh, sebut. lebih baik kita istilahkan tempoh daripada berhenti. Kalau berhenti tu kita tepat. tak nak. Tempoh. Tempo lah. Okey. Okey, gabungan jawapan Haji Syarif dengan Haji Bashir maka lengkaplah. Beza antara selain daripada Haji Rahmat sebut ada sabdu tadi, itu dari segi tulisan dan bezaan yang termaktub. Yang bezaan dari segi huraian pula dua perkara yang penting tadi. Cara sebutan untuk akbar, untuk kubra, dia sebut terus. Maknanya sambil sebut habis itu je. Kasab, lepas je. Kasab ada lantunan habis. Adapun watab ni dia tak boleh buat lepas macam tu. Watab dia tak boleh samakan. Bila samakan maknanya samalah. Apa bezanya? Ada sabdu. Maka huraian Haji Syarif dengan Haji Bashir tadi barulah kena pada sini. Sebab kita nak kena ada tempo sedikit sebelum nak sebut lantunan ba di sini, kena ada tempo sikit. Watab. Banding dengan kubra dia tak ada tempo. Kasab, hasad, terus kan. Yang ni ada tempo sikit. Watab. Tempoh ini, kenapa kita datangkan tempoh ini? Baru jawapan Haji Bashir. Kenapa kita datangkan tempoh ini saja-saja ke, suka-suka ke? Tidak. Sebab asal mana-mana huruf yang sabdu memang asalnya dua huruf. Contohnya huruf di sini ba yang sabdu. Maka ba yang sabdu ni asalnya ba mati dengan ba berbaris. Kalau ba di sini ba berbaris atas, maknanya ada ba mati dulu dan ba berbaris atas tanpa sabdu. Jadi untuk kita nak sebutkan ba berbaris dengan ba sabdu ni, ba berbaris atas ni, kita nak kena sebut kedua-duanya. Huruf yang bersabdu ni asalnya dua huruf. Jadi kalau kita nak sebut watab, tak boleh sebab dia asalnya dua huruf. Jadi kita kena sebut macam yang saya tulis bawah ni. Watab. Sementara nak matikan ba, nak lantunkan ba yang hujung ni, kita kena singgah pada ba yang pertama yang tak ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Kita kena singgah sekejap. Itu maksudnya ada tempoh tu. Daripada watab, kita kena ada watab. Seolah-olah ada singgah sekejap. Watab. Baru pergi kepada ba yang hujung tu. Jadi akhirnya ba ni, yang hujung ni kalau kita tak singgah, dia macam kubra sajalah. Tapi disebabkan kita singgah inilah dia jadi akbar. Itu bezanya. Watab. Dia ada sambung, dia ada singgah sekejap di sini. Dan kiaslah huruf-huruf qalqalah yang lain yang ada sabdu, semua nak kena begitu. Lil haqq, fil hajj, dia memang nak kena ada. Nak kena ada tempoh itu supaya kita singgah kepada huruf yang berasal dua huruf yang sabdu tadi. Dan kaedah ni sebenarnya untuk semua huruf yang ada sabdu. Bukan hanya untuk huruf qalqalah saja. Sebab itu dalam walaupun dha itu bukannya huruf qalqalah, tapi disebabkan dha tu ada sabdu, kita kena singgah juga. Jangan waladha terus, kena ada singgah. Lin pun kena ada singgah sebab lam tu pun ada sabdu. Asalnya dua lam. Okey. Yang kita nak tekankan sebelum kita tutup kelas kita pada malam ini adalah qalqalah kita itu nak cenderung kepada baris atas ke, baris depan ke, baris bawah. Kasab, hasad, haqq. Baris atas ke, baris depan ke, baris bawah? Baris atas, Ustaz. Haji Bashir pilih baris atas. Okey.
Okey, kenapa pilih yang atas? Pasal kalau macam ini hasadi Ok- pasal dia punya okey mungkin dengan apa dia punya akhir akhir tanda ayat tu. Okey, kalau ni? Kalau fil hajj bagi atas juga? Ya, atas juga Ustaz. Ni, Selalu yang kalau saya baca hajj. habis ni jim ni bagi bawah ni. Ya, tapi dia hajj. Tak pasal yang kita yang setahu saya kita nak kena lantunkan huruf jim. Huruf jim tu kita nak kena hadirkan huruf tu apabila ketika bacaan. Lantunan. Okey. Maknanya huruf jin maknanya dia lebih kepada atas lah. Walaupun di ayat ini jim ni kalau kita sambung fil haji bagi bawah. Jadi kalau berhenti dia jadi cenderung ke atas. Okey. Kalau ni kalau yang surah ni yang tak ada baris langsung ni nak ke mana? Atas juga. Subhana macam tu. Rabbana habalana lebih kepada atas lah. Lebih pada atas. Okey, itu pilihan Haji Bashir. Kita tak boleh paksa dia pilih yang lain. Itu pilihan dia. Okey, Haji Rahmat. Dia saya cakap nak kata balik atas bawah tu maksudnya dia punya ujung tu bunyi dia macam je maknanya bukan atas, bukan bawah, bukan depan. Dia macam imalah ke apa ke? Macam macam boleh antara atas dengan bawah. Subah. Kalau macam antara atas dengan bawah jadi tanda. Ini macam nak masukkan bahasa Melayu dalam bahasa Arab ni. Bahasa Arab dia ada atas, bawah, depan. Dia tak ada separuh-separuh kecuali kalimah-kalimah ajam, kalimah-kalimah yang diimalahkan, kalimah-kalimah yang hukumnya macam ada taklil, kan wadduha, majriha, dia tak bagi bawah sangat, dia tak bagi atas sangat. Itu datang dalam lughat, dia panggil dalam bahasa-bahasa yang memang ditawaturkan oleh Nabi SAW mengajarkan begitu bacaannya. Tapi yang dalam qalqalah ini tetap sifat barisnya atas bawah depan, dia tak ada separuh-separuh, dia tak ada imalahnya. Tapi tak apa, itu pendapat Haji Rahmat, katanya dia lebih kepada hab, sub, kasab, had, hasad. Okey, ada siapa lagi nak tambah? Hasad. Abah macam mana Abah? Okey. Atas bagi kasab. Atas Ustaz. Hasad. Pasal setahu saya kalau pasal macam tadi kalau tak keluarkan huruf tu hab, bila kita buka mulut bila kita keluarkan mulut kita akan menjadi ba had. Okey, Haji keluaran mulut kita. Okey, okey, bagi mazhab kumpulan golongan ataupun grup yang bersetuju dengan Haji Bashir yang mengatakan cenderung kepada bagi atas. Apa kita nak letakkan cuba contohnya macam mana kita nak qalqalahkan huruf qaf. Kita bagi contoh qaf mati, ta mati. Okey, cuba qalqalahkan kedua-dua huruf ni. Cuba cenderungkan ke atas. Ako. Boleh jadi ke atas Okey. Boleh jadi ke atas sebab tuan-tuan masya-Allah maknanya dah terror dalam sifat qaf dan ta yang tebal. Dia pendapat yang mengatakan cenderung ke atas ini bahayanya kalau huruf qaf dan ta kita tak tahu tempat keluarnya dan sifat tebalnya, dia boleh berubah sifat dan makhraj. Bila kita nak cenderung ke atas,
dia nak mudah jadi qaf yang tak tebal, ta yang tak tebal. Bila qa tu tak tebal, dia akan jadi huruf kaf. Ta tak tebal, dia akan jadi huruf ta. Itu nak kena jaga-jaga bagi siapa yang pilih cenderung ke atas. Tapi siapa yang pilih cenderung ke depan, dia nak kena jaga-jaga pula huruf ta, huruf ba dengan jim dan dal itu supaya tak ditebalkan. Abu, aju, adu. Dia macam nak lebih mudah nak tebal. Kesimpulannya sebenarnya apa yang kita boleh pilih di sini, bila kita tahu kita selamat cenderung ke atas contohnya, insya-Allah boleh kita teruskan. Cuma dalam bab qalqalah kita jangan lupa bahasan asal kita, iaitulah huruf qalqalah itu huruf yang mati. Dia tak ada kena mengena dengan atas, bawah, depan sebab dia dah huruf mati yang memang sifat sukun itu sifat yang berasingan daripada atas, bawah, depan. Jadi kalau kita ambil fahaman, kita tambah daripada apa yang kita tahu sekarang ini, kita tambah dalam huruf qalqalah, apa yang patut kita jaga iaitulah qalqalah ikut sifat huruf yang asal. Kalau huruf tu tebal, kita cenderung ke arah tebal. Kalau huruf tu tipis, kita qalqalah ke arah huruf tu tipis. Bagi saya lah, kita qalqalah ikut sifat huruf tebal tipis, itu lebih selamat. Jadi dalam 5 huruf qalqalah ni, kita ada 5 huruf. Ba, jim, dal, qa, ta. Okey, ini grup pertama, ni grup kedua. 3 huruf ni tipis, ba, jim, dal. Dan 2 huruf ini tebal, qa, ta. Ab, aj, ad. Yang ni kalau kita nak cenderung ke atas tak ada masalah sebab dia tipis. Lebar mulut kita pun tersengihnya. Ab, aj, ad. Tapi untuk qaf dan ta ni, kalau kita nak cenderung ke atas, kita kena hati-hati sikit supaya jangan dia terheret ataupun dia terbawa kepada tipisnya qa dan ta. Bagi saya, untuk saya nak menentukan ke arah mana qalqalah saya nak cenderung, saya akan tengok huruf tu tebal ke tipis. Kalau huruf tu tebal, saya lebih cenderung kepada dhammah kepada depan, qa, ta. Untuk saya nak kawal, nak jaga sifat tebal yang ada pada huruf qaf dan ta. Dan kalau huruf ba, jim, dal, qalqalah ba, jim, dal ini, saya lebih kepada bagi atas ataupun saya tipiskan qalqalah itu ab, aj, ad. Okey, yang penting ada qalqalah, jangan tak ada qalqalah langsung. Dan dalam qalqalah yang selalu kita sebut, jangan terlebih qalqalah, jangan terberhenti, jangan ada saktah, jangan ada hamzah mati. Itu selalunya kita sebut. Contohnya sub, be, sub. Dalam qalqalah sughra mungkin tak nampak sangat, tapi qalqalah kubra mungkin dia jadi kasab, kasab, macam ba, ba, hasad, da. Ini kita tak nak, masa ada hamzah. Ba, da tak nak, kurangkan. Kasab, hasad, d. Macam tak boleh tulis lah. Tapi bunyi. B, d. Jangan ada saktah. Subhana, qul subhana, subhana, macam terputus. Rabbana hab lana, Rabbana hab lana. Itu pun tak nak juga. Dalam qalqalah kita nak kena jaga-jaga. Jangan ada saktah dan jangan ada hurufnya hamzah. Mudah-mudahan 7 sifat kita dah ringkaskan pun jadi 1 jam lebih juga untuk malam ini. Mudah-mudahan yang kita boleh buat kesimpulannya, apa yang penting dalam bab 7 sifat yang tiada lawan ini, yang paling pentingnya bagi saya sifat safir, tiupan tadi, dan sifat qalqalah yang kita bahaskan, sebab itulah yang banyak berulang-ulangnya dalam bacaan kita dan nampaknya sifat itu ada ke tak ada. Yang lain-lain dia tak nampak sangat, kecuali takrir itu sifat getaran itu mungkin ra, kadang-kadang ada setengah-tengah orang ada masalah ra, nak kena jaga. Kalau tidak, sifat istitalah, sifat tafashi, sifat lin, sifat inhiraf tak ada masalah insya-Allah. Cuma kita nak tekan sifat safir dengan sifat qalqalah sahaja. Kalau
Terima kasih kepada semua untuk malam ni. Mudah-mudahan bertambah lagi ilmu yang kita bincangkan bersama dan bertambah betul dan bertambah fasih lagi bacaan kita insya-Allah. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha Asyhadu an illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta. wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wa dhikril hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan jazaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Jazakumullah khairan. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Maaf ni terlambat. Waalaikumsalam. It's okay. Terlambat Terima sikit kasih tadi. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tak apa. Alhamdulillah dapat juga. Alhamdulillah. Ustaz ada Ya. kalkulah Waalaikumsalam. wusta tak? Wusta tadi, kubra. Kubra. Yang saya belajar memang ada yang saya belajar sughra, wusta, kubra. Cuma sekarang ni yang famousnya sughra, kubra, akbar. Jadi kita follow je lah. Ustaz ada share nota dia tak Ustaz? Boleh. InsyaAllah nanti saya share dalam grup insyaAllah. Saya nak tahu sama ada ini dah 82 episod. Ustaz ada share ni nota tak? Saya macam tak ingat macam ada je Ustaz. Ada. Memang daripada Ada? dulu ini notanya. Ini nota lain. Okey, mungkin kita ada color black and white kot. Just share lagi Ustaz. Okey insyaAllah. Okey boleh insyaAllah. Okey. Okey. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.